Okey, seterusnya kita pergi kepada proses pembelajaran yang kedua, iaitu persepsi dan penanggapan. Tapi yang pertama ni kita akan bincangkan tentang persepsi, ya, iaitu pengamatan. Apa yang dimaksudkan dengan persepsi? Apabila kita menerima sesuatu pembelajaran, ia bermula dari segi proses menerima rangsangan atau maklumat melalui panca indera, iaitu lihat, dengar, hidu, sentuh dan rasa. Sebab itu, kalau kita boleh kaitkan dengan aktiviti pembelajaran, kenapa perlu ada set induksi? Kenapa? Sebab di situ kita nak attract fokus terhadap apa yang hendak disampaikan oleh guru dan apa yang patut dipelajari oleh pelajar. Sebab itu kalau kita lihat dalam YouTube yang saya kepilkan, yang ini, ada tak perasan kenapa Ustaz itu menggunakan set induksi tentang pelbagai jenis kereta? Sebab dia nak attract dari segi warna, dari segi bentuk, mungkin bunyi kereta tersebut ke. Sebab dia nak lihat pandangan pelajar itu terus kepada apa yang dia nak sampaikan. Kalau kita lihat kat sini, kenapa persepsi itu berkaitan dengan pengamatan? Kalau anda contoh, walaupun mendengar kuliah saya secara dalam rakaman, ada tak gangguan-gangguan lain dalam rakaman saya? Mungkin ada masanya ada terganggu dengan bunyi motosikal ke, ada terganggu dengan bunyi burung ke, apa-apalah. Jadi kat sinilah kamu kena pilih yang mana satu paling penting dan mana satu paling relevan untuk anda belajar tentang persepsi. Sebab itu, kamu akan fokus kepada apa yang saya sampaikan melalui suara saya ini. Hopefully suara saya ini tidak menidurkan anda lah. Jadi kat sini, yang penting apa-apa rangsangan yang kita hadapi dalam satu kawasan, contoh anggap ini adalah kelas kita. Macam-macam bunyi kan. Ada bunyi kipas, ada bunyi kerusi yang hampir patah ke, ada bunyi hentakkan pen daripada rakan-rakan ke. Tapi dalam masa yang sama, kita telah dirangsang oleh dengan maklumat yang disampaikan oleh guru. So, antara rangsangan-rangsangan tersebut, yang mana paling relevan? Mestilah maklumat pembelajaran yang disampaikan oleh guru itu sebagai maklumat yang paling penting yang kita kena amati melalui pendengaran, penglihatan. Okey, jadi kat sini kita telah menepis rangsangan-rangsangan yang tidak penting seperti bunyi kipas, bunyi kerusi patah ke apa semua. So, kita fokus kepada dekat apa yang guru itu sampaikan. Jadi, maksudnya di sini kita telah pandai memilih rangsangan yang tepat untuk apa yang kita kaitkan dengan pembelajaran. Jadi, di sini kita boleh katakan kita telah menggunakan deria kita, iaitu deria mendengar, melihat, untuk menyusun semula maklumat yang diterima. Kalau lihat YouTube yang Cik Ustaz yang ajar itu tentang jual beli, dia telah attract dengan kereta itu dengan suasana suara dia kata, siapa nak beli kereta ini, beli dengan harga berapa-berapa, di situ dia dah attract. Fokus pelajar itu tentang konsep nak jual dan beli. Jadi di situ apabila sudah dapat attract dia punya, tarik dia punya minat itu, tarik dia punya fokus itu, di situ maksudnya maklumat yang diterima itu mempunyai makna, mempunyai pengertian yang telah sampai dalam diri pelajar. So, apabila mereka sudah dapat fokus kepada kehendak dalam pembelajaran tersebut, di situ mereka telah mula mentafsir dan menginterpretasikan apa yang berkaitan dengan konsep jual beli. Okey. Jadi kalau kita lihat kat sini contoh menyatakan dan membezakan pelbagai bunyi jenis kenderaan di jalan raya. Maksudnya kat sini kita dah boleh fokus apa yang ada di jalan raya. Mungkin ada senarai, contoh senarai bunyi. Ada bunyi motosikal, ada bunyi kereta, ada bunyi ambulan ke, bunyi bot. Yang mana satu antara jalan raya? Kalau kamu kata semuanya adalah bunyi, maksudnya anda kurang fokus sebab bunyi bot itu adalah di
laut. Sebab itu di situ kita dah boleh menggunakan panca indera kita untuk mengamati dan memilih persepsi yang sangat tepat untuk bersesuaian dengan apa yang kita perlu pelajari. Okey, apa yang kita kaitkan dengan cara-cara meningkatkan persepsi? Yang pertama, mesti ada organ deria yang sihat. Sebab itu kita ada penglihatan, deria melihat. Melihat itu ada yang tak perlu guna cermata, memang mata dia normal. Lihat titik yang kecil di hujung sana pun dia dapat lihat. Di situ dia mempunyai deria yang penglihatan yang sangat baik. Siapa yang tidak ada mempunyai penglihatan yang tidak baik, dia perlu ada support, iaitu cermin mata ke, contact lens ke, kan. Di situ memang kita perlu ada deria penglihatan yang sihat dalam kita mengamati apa yang kita nak pelajari. Sebab itu kalau anda cuba pejam mata, bila ada aktiviti yang berkaitan dengan jual beli tadi yang kereta, dapat tak kamu merasai apa proses pembelajaran tersebut? Sebab itu kalau kita nak menjiwai orang yang tidak ada penglihatan, mereka cuma hanya mampu menggunakan deria sentuh dan mendengar, kan? Jadi kita yang sihat ini, sebab itu perlu fokus dan jagalah panca indera kita ini, penglihatan supaya sihat, dan di situ kita boleh melihat. Macam contoh ini, slide yang saya berikan, semua orang boleh baca sebab mempunyai daya penglihatan yang sangat baik untuk memahami setiap apa yang disampaikan. Jadi kalau lainlah apabila memang melihat tapi melihat saja, makna dia tak sampai kotak. Itu dah fikiran melayang sudah. Okay. So kat sini, apakah tindakan guru untuk mengatasi masalah murid-murid yang menghadapi masalah penglihatan? Kita mesti ambil kira juga yang mana yang kurang mempunyai daya penglihatan yang lemah ke. Sebab itu kita kena tahu dalam ramai-ramai pelajar kita, kenapa pelajar ini tidak respon. Rupa-rupanya dia rabun. Apabila rabun, dia tak dapat fokus apa yang guru sampaikan. Jadi tindakan kita yang pertama yang segeralah. Yang segera maksudnya kita letakkan dia di bahagian hadapan supaya dapat melihat apa yang kita lukis ke, sediakan ke. Tapi the next step, kita perlulah nyatakan justifikasi kepada pihak atasan untuk membantu. Mungkin dia golongan yang kurang mampu, bolehlah kita memberi sumbangan dari segi cermin mata. Itu antaralah tindakan yang seterusnya. Tapi untuk yang memudahkan dan segera, kita bawalah kanak-kanak ataupun pelajar kita duduk di hadapan untuk melihat secara jelas apa yang perlu dia tahu. Lepas itu kat sini mengenal pasti murid yang mengalami masalah seperti yang saya beritahu tadi, ubah tempat duduk seperti yang saya beritahu dan mohon bantuannya. Itu antara cara untuk kita membantu meningkatkan deria penglihatan yang sihat dalam kalangan pelajar kita supaya dia boleh melihat secara terus, memahami secara terus tentang induksi yang menggunakan bahan mewujud ke, menggunakan slide ke, menggunakan apa yang melibatkan bahan konkret supaya pelajar ini boleh menterjemah pembelajaran dia dalam bentuk abstrak kan. Jadi kalau boleh induksi kita ini memang dalam bentuk konkret yang mudah pelajar itu faham dan tahu makna apa yang dia tentang dia pelajari. Contoh yang tadi jual dan beli kan. Kalau jual dan beli itu, kalau ustaz itu bercerita pasal secara verbal, adakah pelajar itu faham? Sebaiknya dia tackle dengan tindakan, main peranan, dia beli, jual, ada duit, ada yang beri. Itu maksudnya tindakan yang boleh meningkatkan persepsi apa yang boleh dikatakan tentang jual beli itu dalam diri pelajar. Okey, seterusnya pelbagai organ deria sememangnya seperti yang saya dah beritahu, tulisan yang besar dan jelas. Sekarang ni walaupun kita banyak menggunakan
media elektronik ke apa semua, tapi jangan lupa amalkan dengan pengamalan tulisan. Sebab saya pun sekarang pun dah lama tak menulis, dah tak cantik tulisan. Kalau dulu saya mengajar prasekolah, saya tulis satu-satu huruf-huruf itu dengan jelas. Tapi sekarang kalau saya mengajar mungkin huruf dah tak bentuk lagi. Sebab itu kita mesti ada kematangan ataupun kematangan dari segi fizikal menulis ni lah, supaya tulisan kita jelas dengan betul sifatnya, betul fungsinya, supaya yang disampaikan itu sampai dalam diri anak-anak ataupun pelajar. Malah suara guru juga perlu ada main peranan. Bukannya lantang dan jelas setiap masa, mesti ada intonasi yang kita boleh kaitkan dengan pelajar macam mana nak mempelajari sesuatu pembelajaran. Di situ mereka boleh memberi persepsi apa yang mereka rasa fahami. Itulah. Jadi salah satu lagi MPM yang besar, menarik dan berfungsi dengan baik, itu yang membantu dari segi set induksi supaya pelajar boleh mengembangkan dia punya persepsi tentang sesuatu pembelajaran. Kalau contoh yang kalau nak beri teks kepada pelajar pun, biarlah guna teks dengan tulisan yang sesuai supaya proses pembelajaran itu dia boleh faham apa yang guru itu ingin nak sampaikan. Jadi kalau lihat dari persepsi ini, memang setiap orang mempunyai persepsi yang berbeza. Sebab itu kita perlu ada kefahaman, lepas itu kita mempunyai ilmu ataupun laras bahasa yang sesuai, menambah ilmu pengetahuan kita yang sesuai supaya kita mempunyai idea yang lebih banyak, lebih jelas tentang sesuatu perkara supaya kita boleh pelajari sesuatu itu dengan lebih mendalam. Sebab itu peringkat persepsi ini membolehkan seseorang itu boleh berfikir dengan lebih kritikal. Sebab ini kalau kita lihat kenapa proses jual beli dalam YouTube itu menggunakan kereta tersebut. Di situ dia telah membentuk bahawa itulah pembelajaran yang mereka perlu belajar, iaitu tentang jual dan beli, persepsi mereka. Jadi tak perlulah dia berfikir kereta ini dibuat daripada apa, bukan. Kalau dia bercerita pasal untuk yang kereta yang ustaz itu sediakan kan, wah kereta ini jenama Mercedes, wah kereta ini jenama Toyota, apa lagi, itu dah di sebalik dari segi persepsi. Di situ kalau kita nak kaitkan, di situ kita dah boleh masukkan dalam penanggapan. Kalau persepsi, kita akan lihat dari segi luar, orang kata secara konkret dulu. Kita nak nyatakan apa konsep yang kita pelajari. Jadi konsep di situ berkaitan dengan soal jual beli. Apa yang di dalam YouTube tersebutlah.